Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Arsalahu Allahu basyiran wa nadhiran, ballagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihad. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi wa man jahada bi jihadihi ila yaumil la raiba fihi, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'alna minal qawmi alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma amin. Allahumma amin. Allahumma amin. Dihormati Tuan Pengurusi ahli dan kuasa, khususnya muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Pertamanya, marilah sama-sama kita merapatkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala di atas limpahan rahmat dan keizinan daripada Allah Azza wa Jalla. Maka pada malam ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita sekali lagi, untuk kali yang keduanya, dan insya-Allah di antara maghrib dan isya pada malam ini kita akan memulakan kuliah kita menggunakan kitab. Sebelum ni bulan sudah kita hanya kuliah maghrib biasa, membincangkan tentang serba sedikit berkaitan kelebihan ilmu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, insya-Allah pada malam ini saya dah maklum kepada kita kuasa, kita gunakan kitab Mukhtasar Ibnu Abi Jamrah, sebab yang ini mudah didapati di pasaran. Tuan-tuan boleh cari, saya rasa dekat sini pun ada. Saya sebenarnya kitab hilang masa rumah saya kampung, pindah rumah, hilang. Jadi saya sendiri pun nak belajar di Teluk Tawak, saya cari baru. Berpandukan saya rujuk kepada kitab Fathul Bari yang juga mengambil sebahagian daripada syarah yang ada dalam Bahjatul Nufus, itu kitab yang mensyarahkan Mukhtasar Ibnu Abi Jamrah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, jatuh. Baik, sebelum kita mula kepada kitab ni, saya nak sebut beberapa perkara berkaitan dengan kitab yang ada di tangan saya ni. Tuan-tuan boleh cari nanti. Asal kitab ni nama dia Jam'un Nihayah fi Bada'il Khair wal Ghayah, karangan Abu Muhammad Abdullah Sa'ad bin Abi Jamrah Al-Azdi dan Al-Andalusi. Dia ni orang Andalus yang meninggal pada tahun 609 Hijriah. Sebenarnya banyak lagi kitab-kitab lain yang juga ditulis sebagai ringkasan kepada Sahih Al-Bukhari, tetapi yang terkenal di tempat kita ni salah satunya adalah kitab Mukhtasar Ibnu Abi Jamrah. Kalau tuan-tuan buka mukadimah awal kitab ni, disebut beberapa jenis kitab lain yang menjadi kitab yang meringkaskan Sahih Al-Bukhari. Disebut di sini, saya baca yang lain itu, seperti kitab Mukhtasar namanya, karangan Syekh Imam Zainuddin Abdul Abbas Ahmad bin Abdul Latif Al-Shirki Al-Zubaydi.
lewat sikit, meninggal pada tahun 893 Hijriah. Jadi kitab ni dia agak kemudian, dan dia banyak ambil daripada kitab Fathul Bari. Dia ambil syarah kepada Sahih Bukhari yang dibuat oleh Ibn Hajar dan dia ringkaskan pula. Itu kitab Mukhtasar. Dan selain itu ada lagi beberapa kitab dan hasyiah lain yang juga meringkaskan Sahih Al-Bukhari. Dan kalau kita nak cari kitab yang syarah kepada Sahih Al-Bukhari, banyak disebut. Kalau dalam ni disebut yang antara disebut di sini adalah kitab Al-Kawakib Al-Darari fi Syarh Sahih Al-Bukhari. Yang ni juga terkenal. Bahkan sebahagian daripada kandungan kitab ni digunakan oleh Ibn Hajar dalam mensyarahkan Sahih Al-Bukhari. Dia kalangan Alamah Syamsuddin Al-Alam. Dia ni seorang ahli hadis yang tinggal di Mekah. Dan kitab yang terkenal yang ada di tangan saya ni adalah Fathul Bari, syarah kepada Sahih Al-Bukhari. Jadi kita bawa sebagai rujukan utama selain daripada kita kenal Mukhtasar Ibnu Abi Jamrah. Di sana ada kitab lain Umdatul Qari yang juga terkenal, ada diterjemahkan dan dia ada di pasaran Malaysia. Dan banyak lagi kitab-kitab lain yang mensyarahkan Sahih Bukhari, menunjukkan kehebatan dan keagungan kitab Sahih Al-Bukhari. Yang nama asalnya adalah, nama sebenar kepada Sahih Al-Bukhari adalah Al-Jami' Al-Musnad Al-Sahih Al-Mukhtasar fi surah fi Rasulullah wa ayamihi wa sunanihi. Kitab yang menghimpunkan hadis-hadis sahih yang bersanad, yang diringkaskan, yang menceritakan tentang Nabi, sunnah Nabi dan juga kehidupan Nabi. Tapi terkenal dengan Sahih Al-Bukhari. Tuan-tuan dan puan-puan dikasihi sekalian, jadi pada malam ni kita nak mula dengan mukadimah. Saya tak baca semua, kemudian saya akan masuk kepada bab pertama. Mukadimah kitab ni, pengarang kitab ni bawa main beberapa perkara yang menjadi sebab dia menulis kitab Mukhtasar ni. Dalam kitab Mukhtasar ni tuan-tuan, dia ada lebih kurang 294 hadis. Dalam Sahih Bukhari 7,000 lebih. 7,000 hadis itu sebenarnya 725, ada kata 7274, ada 727 jadi ada kira. Sebenarnya perbezaan dan jumlah 7,000 itu bukan hadis yang berbeza. Kadang-kadang berlaku pengulangan. Lebih kurang 4,000 hadis ada pengulangan. Dia tak banyak pun sebenarnya. Dan kalau kita baca dalam sejarah, kita jumpa imam-imam ni hafal sampai 700,000 hadis. Imam Bukhari dikatakan hafal lebih daripada itu. Yang masyhur dia hafal 600 lebih hadis. 600,000, bukan 600 hadis, 600,000 hadis. Ada pula kata dia hafal 600,000 tu, yang dia boleh sebut, kalau orang tanya dia dalam semasa 400, 500, hebatnya dia. Dan dikatakan pula dalam 400 yang dimasukkan dalam sebahagian kitabnya, yang sebelum ni At-Tarikh, sebahagian 300,000 hadis itu adalah hadis palsu. Daripada 400 itu, 300 hadis palsu, 100,000 hadis saja hadis sahih yang dia pegang. Daripada tu 100,000 hadis itu dia ambil 7,000 lebih masuk dalam Sahih Al-Bukhari. Pasal apa banyak hadis ni? Yang kebanyakan hadis itu adalah sanad yang berbeza. Imam Bukhari menghafal hadis bukan satu sanad, berbilang-bilang sanad, menjangkau 700 lebih. Jadi nak abang kata ulama dulu ni memang orang yang sangat hebat. Jadi kita ihtiram para ulama ni. Jangan kita ni duduk jadi orang yang mudah mempertikaikan para ulama ni hanya kerana kita bawa kenal 2-3 lafaz hadis dan matan ataupun sanad hadis. Jadi kita
kalau kaji dan Sahih Bukhari tak habis cerita malam ni. Dan kalau ikut tu perbahasan dan Sahih Bukhari, kalau kita nak amai pendapat ulama tak terlawan. Dan Ibn Hajar ketika menulis Fathul Bari jilid pertama dinamakan Hadis Sari. Jilid pertama ni digunakan bukan untuk tulis hadis, tapi menjawab tuduhan terhadap Imam Al-Bukhari. Imam Bukhari kita tahu di zaman hidup dia lahir pada tahun 164 Hijriah. Imam Bukhari ni ulama besar. Ketika hidup dia menjadi orang, pada peringkat awal dia ni orang hebat, masyhur. Tetapi kerana kehebatan dia ada beberapa masalah konflik dalaman, ada persaingan di kalangan sebahagian orang-orang ada zaman tu. Mereka rasa cemburu, sebahagian mereka pada persaingan memfitnah Imam Al-Bukhari, menuduh dia Mu'tazilah. Bahkan ada orang yang terlibat dan merasa tak senang Al-Bukhari adalah Tok Guru dia Az-Zuhri. Az-Zuhri juga mendhaifkan Al-Bukhari dan menghalang orang daripada ikut kuliah dia. Bagi sesiapa yang ikut kuliah Al-Bukhari, kalau kita baca sirah Imam Muslim, anak murid Imam Bukhari, dia mengaji dengan Az-Zuhri dan dia mengaji dengan Imam Bukhari. Dia dengar Az-Zuhri kata, sesiapa yang duduk dalam majlis aku, maka janganlah dia duduk dalam majlis Al-Bukhari. Siapa yang duduk dalam majlis Al-Bukhari, jangan dia duduk dalam majlis aku. Imam Muslim lepas daripada kata-kata tu, dia balik rumah dia, dihimpunkan semua hadis yang diambil daripada Az-Zuhri, diletak atas himar, tandai besar, dan dihantar pergi semua hadis tu. Dan dia kata kepada Az-Zuhri, ini semua hadis yang aku ambil daripada kamu. Sekarang aku akan duduk dalam majlis Al-Bukhari. Ini cerita macam tu lah. Tengok Bukhari dia meninggal dalam ruangan. Dia lahir di Samarkand, di Uzbekistan, di Bukhara, dan dia meninggal di Samarkand dan dikubumikan di sana. Dia mati pada meninggal pada malam Hari Raya Aidil Fitri. Cerita dia seorang anak, masa dia kecil, dia buta, jadi buta tak nampak. Mak dia doa siang malam, puasa sunat dan sebagainya. Sehingga satu malam mak dia mimpi Nabi Ibrahim bagi tahu dekat mak dia, orang doa kamu, anak kamu orang pulihkan mata. Dia bangun pagi esok, dia tengok betul mata Bukhari dikembalikan, Allah pulihkan mata dia. Ketika Bukhari menjadi tokoh besar. Dan sampai hari ini rata-rata orang bila tanya tentang hadis, mereka akan merujuk kepada hadis Al-Bukhari dan Muslim. Jadi kenapa kita pilih kitab ni? Karena kitab ni adalah ringkasan kepada Sahih Al-Bukhari. Baik, saya baca punya muqaddimah kitab. Dan kalau tuan-tuan buka dalam Sahih Bukhari ke dalam kitab-kitab yang lain, dalam Fathul Bari sendiri, dia akan mula dengan satu hadis masyhur. Itu hadis apa? Hadis tentang niat. Yang hadis itu hadis ahad. Tetapi bukanlah maksud hadis ahad ini tak sahih. Ramai orang silap. Hadis ahad tidak semestinya bukan hadis sahih. Nama ahad ke mutawatir ke itu hanya perbezaan bilangan perawi sahaja. Memang hadis mutawatir itu dia kuat. Mutawatir biasanya dia akan jadi sahih. Boleh jadi juga mutawatir kadang-kadang dia tak jadi sahih, tapi masyhur dan biasanya mutawatir akan jadi sahih. Sebab Al-Quran ini mutawatir. Seluruh orang sepakat Quran yang itulah di zaman Nabi sampai zaman Nabi. Dan hadis mutawatir memang biasanya hadis sahih. Hadis ahad pula ada khilaf, ada yang kata kadang-kadang hadis ni boleh jadi sahih mengikut pada kedudukan sanad dia, kadang-kadang boleh jadi dhaif, bahkan kadang-kadang jadi maudhu'. Tapi hadis yang dalam Sahih Bukhari masukkan secara mu'allaq ini pada awalnya adalah hadis yang kita semua pernah baca. Hadis dalam kitab-kitab yang ada pada kitab pun mula dengan hadis ini. Siapa yang mengaji matan Arba'in hadis 40 akan mula dengan hadis ini. Yang Nabi sebut hadis daripada Sayyidina Umar
innamal a'malu binniyat kan, dan kita akan jumpa hadis itu. Wa innama likulli imrin ma nawa. Hadis itu hari Ahad kerana seorang saja perawi sahabat yang meriwayatkannya, Umar saja, yang lain tidak meriwayatkannya. Tapi hadis itu masyhur dan dia termasuk dalam hadis yang disahihkan oleh para ulama. Kita nak sebut tentang hadis niat ini. Kenapa ulama-ulama mula dengan niat? Hadis niat. Sebab niat ni benda yang menjadi asas kepada semua benda yang kita buat. Disebut oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ibnu Mas'ud sahabat Nabi yang terkenal. Kita semua kalau sebut nama dia, kita akan teringat satu benda. Dia seorang sahabat Nabi. Nabi selalu bergurau dengan dia. Nabi pernah peluk dia di belakang dia. Nabi kata, siapa nak beli orang ni? Dia kata, tak ada orang akan beli ya Rasulullah. Nabi kata, ada. Kamu tinggi je dah yang isi Allah Azza wa Jalla. Jadi Nabi sangat iktiraf kedudukan Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud menurut setengah ulama, dia adalah min fuqara'i sahabah. Min fuqara'i sahabah, orang yang faqih dan ahli Quran di kalangan para sahabat. Ibnu Mas'ud juga termasuk dalam min abadillah, sahabat-sahabat Nabi yang bermula dengan nama Abdullah. Ada 4 orang, ada kata 5 orang. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Amr bin As, dan Abdullah bin Zubair bin Awam. Menurut setengah ulama. Jadi kata Ibnu Mas'ud, dia kata an-najatu bisnatain, kejayaan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Bila dia kena lafaz an-najatu, bermakna dia sebut maksudnya dunia dan akhirat. Kalau an-najah dengan ha kecil, ha pedas, ha tu, yang tu boleh jadi maksud dunia. Bila an-najatu dunia dan akhirat, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka wan najata minan nar. Jadi selamat daripada neraka. An-najah di sini dunia dan akhirat. Dia kata nak selamat dunia akhirat, mestilah ada 2 benda. Yang pertama at-taqwa, yang kedua an-niyah. At-taqwa wan niyah. Saya dah sebut baru ni di masjid nanti ingat. Kenapa dimulakan dengan at-taqwa? At-taqwa adalah meliputi semua amalan. Sebab tu khatib setiap hari Jumaat. Hari ni hari Jumaat kan. Tadi khatib takkan pernah lupa naik atas mimbar akan sebut ittaqullah. Dan kalau khatib tak sebut ittaqullah, tak sah khutbah ayat. Kita mazhab Syafi'i tak salah, dan mazhab Maliki tak sah orang yang tak sebut ittaqullah. Naik dia ceramah macam mana pun, dia lupa ittaqullah, dia turun-turun sembahyang, naik balik dia kata khutbah balik. Tak kira, kena sebut ittaqullah. Walaupun dia khutbah sampai nak runtuh mimbar tu, dia lupa ittaqullah, turun-turun dia berkata tak sebut ittaqullah, dia kena naik balik, tak balik khutbah. Kalau itu mazhab Syafi'i. Kalau tak, memang orang nak itu. Nampak pentingnya ittaqullah. Jadi kita tahu bila sebut ittaqullah, jangan sebut ittaqullah tu maksud apa? Melaksanakan segala titah perintah Allah dan menjauhi larangannya. Imtisal awamirillah wajtinabun nawahi, melaksanakan segala titah perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itu takwa yang umum yang kita kena faham. Walaupun di sana ada beberapa pendapat lain tentang takwa, seperti pendapat Sayyidina Ali, itu takwa al-khawfu minal jalil wal amalu bil tanzil wal qana'atu bil qalil wastidad ya Ibrahim. Yang tu semua tu yang lain. Tapi yang kita nak faham dalam hadis, kata-kata Ibn Mas'ud ni adalah takwa, buat segala titah perintah Allah, tinggalkan larangannya. Kalau kita boleh jaga yang tu, boleh buat semua suruhan Tuhan dan boleh tinggal semua larangan dia, kita jadi orang Islam dunia dan akhirat. Tapi nak lebih selamat dan nak pastikan semua amalan itu diterima, dia kena balik semula kepada niat. Niat tak betul, sembahyang macam mana pun Allah tak terima. Niat tak cantik, tak betul, kita buat korban, Allah tolak korban. Kita korban tahun ni, kita suar buat 1 ekor
Selepas kita ambil dua bahagian, tahun ni duit lebih sikit, ambil sekok. Tapi niat ambil sekok tu kadang-kadang dia terganggu dengan rasa nak tunjuk dekat orang, maka dia rosak. La yanalullah haluhumuha wala dima'uha walakin yanalut taqwa minkum. Rasul Al-Quran, tidak akan mencapai ketaatan Allah daging-daging dan darah yang kamu korbankan, tetapi yang mencapai Allah adalah takwa yang ada dalam diri kamu. Kalau kita korban kerana tujuan lain, maka rosak korban. Pasal apa dimula dengan takwa dulu? Pasal apa dimulakan dengan amalan? Menunjukkan kepada kita setiap kita ni mesti dipaksa buat dulu ataupun terpaksa buat. Kita yang boleh sembahyang hari ini, barangkali dulu 30 tahun dulu, 40 tahun dulu, mak ayah kita telah pun paksa kita sembahyang. Kita yang boleh jadi main masjid ni, pasal mungkin first kali kita main, kita malu alah, terpaksa main dengan kawan kita. Kita kena paksa main dulu, sebab hari-hari kawan tadi ajak main masjid, kita main. Main tu terpaksa, memang tak apa, main dulu. Esok bila kita dah main hari-hari, jadi biasa dah. Lepas tu kita kena sikit demi sikit baiki niat tu. Biar niat ni cantik ya, main betul-betul kita ta'ala. Peringkat awal tak apalah, main tu mungkin kena segan, malu Allah, tak apa. Tapi lama kelamaan dia kena ubah main tu, tujuan datang tu kerana Allah Azza wa Jalla. Maka dia kata mula dengan amalan kita. Takwa tu amalan kita. Lepas tu kita baiki amalan dengan membersihkan niat kita. Dan dua syarat ni menentukan kita berjaya ataupun tidak di hadapan Allah nanti. Dan kata Ibnu Mas'ud, wal halaku, dan kecelakaan itu fisnatain. Kecelakaan itu berada pada dua perkara. Yang pertama kata dia al-qunut, putus asa. Yang kedua wal i'jab. Putus asa ni orang yang kadang-kadang masa muda dia jadi ahli ibadah, main semayang. Masa dia muda, dia hebat semayang dia tak nak tinggal kuliah. Bila umur tua, dia rasa malas, tak tahu jadi macam mana. Masa muda dia dah jadi bilal, jadi imam. Masa tua, tiba-tiba jadi satu pelik dekat dia, rasa malas dah, letih dah, main antara apa, dia pergi masuk Dewan Mas, Celau. Tiba-tiba ending dia macam tu. Boleh jadi tak? Boleh jadi. Dia duduk main masjid lama dah, tiba-tiba bila siap masjid baru, orang tak ganti jadi JK. Bagi dia putus asa, tak main terus. Contohnya kawan duduk main jadi imam lama, tiba-tiba bila lantik baru, dia jadi imam. Dia dah ada rasa something yang tak kena, dia putus asa, tak main masjid. Boleh jadi apa? Bawa kepada kecelakaan. Mungkin masa muda dia hebat, masa tua dia main satu perasaan, rasa kecewa, sembahyang tak ada apa juga, tak jadi gaya juga. Iblis masuk jauh dia jadi kecewa dan dia bawa kepada kecelakaan. Kan ada berlaku dalam cerita, walaupun kita tak faham tahu, kita pun tak tahu, tak pernah dari sana dia. Ya, ada seorang hamba Allah yang buat ibadat ni, si adik dan si abang pun ahli maksiat. Si adik ni dah lama dia buat kejahatan, kebaikan, tiba-tiba dia rasa dalam tak ada apa juga, dia nak jadi jahat. Ya, abang pun dah buat jahat lama ni, tiba-tiba hari tu nak berubah jadi baik. Dua-dua ni pergi nak buat jahat, tiba-tiba jatuh, mati dua-dua. Yang si abang Allah terima taubatnya, si adik masuk dalam neraka. Boleh jadi. Dan yang terlebih wal i'jab, ujub. Ujub ni boleh berlaku bawa kepada kecelakaan. Bila kita ujub ni satu sifat yang orang lain tak boleh describe, orang lain tak boleh tahu, tak boleh nak gambar macam mana, orang tak boleh tegak kita nak ujub ataupun tidak. Kita main semayang, orang lain tak nampak kita ujub. Riak boleh nampak kan? Nampak semayang lebih sikit, sedekah ni nampak jangan dia ada rasa ada sikit, takabur tu dia cakap macam takabur, tapi ujub orang tak tahu. Kita bermain dengan hati kita. Kita main semayang awal, kita rasa kita paling bagus. Kita main sapu-sapu, buang semua ni yang apa nama, najis rijak apa ni, kita buang, cuci sawah-sawah ni, kita rasa kita paling baik. Orang lain tak buat, ujub ada dalam diri kita, rosak amalan. Jadi imam, orang puji, kita tak rasa dia,
Kalau kita bisa jadi imam, tapi harus nak takbir, orang puji kita sedap. Dan dia punya masa, aku boleh sedap. Dengan ujub tu, hadis. Jadi ujub ni bahaya. Dia virus menyerang secara senyap. Apa yang tu kita kena hati-hati. Jadi semua ulama bila bincang bab mula kitab, dia mula dengan bab niat tadi. Saya sebutkan niat tadi. Baik, disebut dalam ni dia kata, antara sebab saya ringkaskan yang dia kata, dia mula dengan apa nama, dia kata sesungguhnya adalah sehampir jalan kepada Allah ialah mengetahui hadis dan menghafaznya menurut sebagaimana yang dituntut oleh hadis itu sendiri. Antara jalan yang paling benar untuk kita sampai kepada Allah adalah kita kena tahu hadis dan juga menghafaz hadis. Dia kata, sebab apa? Dia kata ada sabda Nabi yang disebut dalam ni, sabda Nabi SAW. Dia kata di sini, man adda ila ummati hadisan wahidan yuqimu bihi sunnatan aw yuraddu bihi bid'atun falahu jannah. Tapi hadis ni hadis dhaif dalam baca dia. Tidak kata walaupun dia di pengarang mukhtasar kepada Sahih Al-Bukhari, dia bukan maksum, dia bukan perfect. Walaupun dia itu syarah kepada Sahih Bukhari, orang yang iktimat dengan Sahih Bukhari, itu bukan syarat dia jadi tak salah ketika bawa hadis. Lepas tu kita kena faham, kita bila kita menyanjung seorang ulama, bukan maksud kita mentakdiskan dia, mensucikan dia daripada semua kesalahan. Tapi jangan kita pula terlupa mulut mengkritik para ulama. Al-Imam Zahabi ketika nak menegur ataupun nak beri komen tentang Imam Al-Ghazali, tadi ada orang hantar kepada saya dalam WhatsApp, ada seorang pensyarah UKM, profesor perempuan, dia sebut apa nama kajian dibuat oleh beberapa orang syarah jabatan hadis UKM mendapati hampir 34% dalam hadis-hadis yang tersebar di kalangan masyarakat kita ni adalah hadis palsu. Dan disebutlah beberapa kitab yang ada hadis palsu. Di antara kitabnya disebut kitab Ihya Ulumuddin karangan Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Orang-orang yang jenis semangat, disemangat nak mempertahankan Imam Al-Ghazali, diserang oleh masyarakat. Dia kata siapa lagi pandai antara masyarakat dengan Imam Ghazali? Itu jawab soalan yang paling tak patut kita soal. Kita satu, kita menghormati Imam Al-Ghazali. Kita pun tak suka kalau orang kata Imam Ghazali salah, tak pandai dan sebagainya. Tapi kalau diguna kata, dia kata tidak dapat dalam Ihya Ulumuddin ada beberapa hadis yang tidak sahih. Adakah ada Imam Ghazali? Kita ingat. Sebab Imam Al-Zahabi ketika nak memberi komen kepada Imam Al-Ghazali, dia kata wal Ghazali imamun kabir. Contoh dia jumpa dalam Syiar Alamin Nubala. Dia kata, dia komen kepada Imam Al-Ghazali, dia kata wal Ghazali imamun kabir. Imam Ghazali ni seorang imam yang hebat, yang agung, imam besar. Wa ma min syartil imam alla yukhti. Dan bukanlah menjadi syarat seorang imam itu dia takkan buat silap. Lepas tu baru dia komen satu-satu, menunjukkan bahawa adab kena jaga, tetapi tak salah kalau kita nak kata dalam kitab sekian ada beberapa hadis yang kita boleh kaji balik, analisis, tidak salah. Yang tak bolehnya lidah kita ni lancang sangat. Yang tu pun tak kena juga. Satu lagi, jangan kita ni jadi orang yang tak asuh sampai tak boleh langsung kita sebut tentang beberapa perkara yang perlu kita sebut apabila ianya tidak mendapat sunnah. Jadi satu benda kita kena faham, ni jalan mu'tadil. Saya di mana-mana pun saya kata kita bawa pendekatan mu'tadil, maknanya dia tak melampau. Kita tak nak orang tasyaddud sangat, melampau sangat. Di mana saya pergi pun di JPN kalau saya ada, saya bagi ceramah tentang akidah Tahawiyah, kita
Ingat bahawa pilih bahawa dia, saya sebut pilih bahawa kita tak mahu pendekatan orang yang tasyadud. Dia fenomena sekarang ni, fenomena golongan tasyadidun. Orang yang tasyadud ni melampau. Dia panggil at-tasyadud fi tabdi' wa takfir. Bain at-tasyadud fi tabdi' wa takfir wa tasahul. Orang yang wala fi tasahul fi tashil fi tasahul. Satu kumpulan tasyadud sangat. Semua benda nak dibid'ahkan, nak dikafirkan orang, dalam silap sikit. Berlaku dalam mana-mana aliran pun. Dan satu pun lagi mempermudahkan sangat. Berlaku dalam mempermudahkan. Semua benda boleh, walaupun kadang-kadang jelas menyalahi sunnah. Kita, pendekatan kita mu'tadil. Lihat kepada nas dan hujah. Di samping ihtiram pandangan para ulama. Kalau macam tu punya pandangan, insya-Allah kita tak menyimpang jauh daripada kehendak sunnah dan ajaran amalan para salafus salih. Baik, kita masuk kepada poin yang kita dalam. Walaupun yang dita'in, kita boleh guna ada untuk sebut untuk sekadar kita ambil tahu dah. Dia tak jadi hujah kan. Da'if ni boleh jadi hujah kan, tak boleh. Orang kata da'if macam mana ni? Da'if yang macam mana pun tak boleh. Tapi da'if yang kurang kedha'ifan dia tak boleh dihujah. Boleh digunakan untuk beramal dalam perkara fadhail a'mal. Itu kena beza. Hujah tak boleh guna, tapi boleh digunakan dalam perkara fadhail a'mal. Seperti kelebihan baca surah sekian-sekian, kelebihan zikir sekian-sekian, yang itu tak apa. Tapi nak berhujah mesti buat, itu tak boleh. Pasal yang itu hadis da'if. Dalam hadis ni dia kata, ini Nabi kata barang siapa yang menyampaikan satu hadis kepada umatku untuk menegakkan sunnah atau mengelak bid'ah, dengan dia maka baginya syurga. Jadi dia sebut itu dalam hadis. Tak apa. Pasal apa dia kata hal ini da'if? Sebab tu saya kalau ada pulang, saya nak bawa main juga nanti kalau ada masa. Satu kitab nama dia Al-Manan Al-Munif karangan Ibn Qayyim Al-Jauziyah, yang menceritakan kepada kita cara nak kenal hadis-hadis dhaif, hadis-hadis maudhu' melalui matan teks hadis. Kita baca satu hadis, kita tak tengok sanad pun, kita dah berjaga hadis ni hadis maudhu'. Misalnya dia kata, siapa yang sebut man qara'a la ilaha illallah ja'alallahu lahu khairan wa lahu sab'ina lisanan wa kullu lisanin yastaghfiruna lahu. Hadis adalah kita sebut, siapa yang sebut kata la ilaha illallah akan jadikan baginya seekor burung yang ada 70,000 lidah, dan setiap lidah tu pula meminta ampun kepada laki tadi. Jelas nampak pun tahu dah. Ataupun dia sebut buat satu amalan pahala dia sangat banyak, seperti buat satu amalan bagi tahu orang esok adalah hari Zulhijjah, maka dia masuk syurga atau haram neraka. Oi, hebatnya tu. Senang pun syurga. Ataupun dia kata siapa yang buat macam ni dapat pahala seperti 70 orang Nabi. Tak boleh itu. Kita ni walaupun seluruh dunia ni buat seluruh amalan kita, tak boleh sama dengan seorang Nabi pun. Ni dia boleh semayang malam bulan tarawih, dia dapat pahala 70,000 orang Nabi. Hebat. Dia pergi malam apa je? Tak pilih tak tahu. Dia kata apa juga. Malamnya aku pergi 70,000 Nabi sama aku. Tak dapat challenge aku kata. Aku tak pilih mana. Itu apa? Dan banyak lagi nak sebut. Antaranya hadis yang sebut tentang kelebihan makan kacang dal pada alaikum bil adas. Makan kacang dal pada kelebihan. Al-batin dan lima ukilalah. Terung tu seperti mana kita makan. Niat dia nak dipandai dengan terung. Maka lakulah terung yang dijual di pasaran. Siapa nak jual kangkung, nak ada kangkung. Mana kalau kangkung buat ikalah dia pun orang beli. Sebab orang kita ni pantang aja, ada sabit dengan sunnah, dia akan beli. Maka keluarlah kopi sunnah. Betul tak? Saya bukan marah, negara, tapi mempergunakan kopi sunnah tu kadang-kadang tak tepat. Zaman Nabi mana ada kopi? Bacalah hadis, tak jumpa hadis tentang kopi. Kopi di Brazil.
Itu tak boleh. Tapi tak ada masalah. Habatus sauda mungkin ada, tapi dia bukan kopi. Kalau habatus sauda, dia ni kopi sunnah nama dia. Jadi banyak benda yang kadang-kadang kita salah letak tempatnya. Jadi kita penting baca hadis. Sebab itulah saya dah sebut dulu. Kata Sufyan ibn Uyainah, dia kata, "Lau kana al-amru biyadina la darabna bil jarid. Kullu faqihin la yashtaghilu bil hadis wa kullu muhaddisin la yashtaghilu bil fiqh." Kalaulah kami ada kuasa, pasti kami akan rotan dengan ranting ataupun rotan. Kami akan pukul dengan rotan ataupun ranting setiap orang yang faqih, ahli fiqh, mengaji fiqh tetapi tidak menyibukkan diri dengan hadis, dan orang yang mengaji hadis, muhaddis yang hafal hadis tapi tidak mengaji tentang fiqh. Kedua ni kena seimbang. Hadis kena tahu, fiqh kena mengaji juga. Orang kita letak pada tempat yang betul. Silap kita muka lima orang lagi. Silap kita kerana kita banyak sangat mempermudahkan urusan agama. Disebut oleh Ibn Sirin, Muhammad Ibn Sirin. Dia kata apa? Inna hadha al-ilmu dinun fanzur amman ta'khudhu dinakum. Hadis ni adalah agama. Ilmu hadis adalah agama. Lihatlah daripada siapa akan mengambil hadis tersebut. Jadi pentinglah kita tentang hadis ni dan tengok macam mana. Kalau kata kita hafal hadis, tak ada masalah. Amal dia hafal hadis. Ali Al-Madini, Imam Ali Al-Madini, Muhammad Ali Al-Madini, guru kepada Imam Bukhari dalam seorang. Dia kata apa? At-tafaqquh fi ma'ani al-hadis nisful ilm wa ma'rifatul rijal nisfu akhar. Kita ambil tahu, hafal hadis-hadis ni, faham makna hadis tu baru sebahagian ilmu. Sebahagian lagi wajib kita tahu tentang rijal. Maknanya apa? Sanad hadis. Hadis ni tahu sahih, rujuk sanad dia. Siapa dalam tu? Perawi mana yang boleh kita terima dan tolak. Lah tak payah kaji dah. Rujuk dalam Sahih Bukhari dan Muslim untuk memudahkan kita ambil satu hadis. Baik, sambung lagi dia kata kat sini. Ini hadis ni dia sebut, man hafiza ala ummati hadisan wahidan kana ajru ahadin wa sab'ina nabiyyan siddiqan. Nah, ini jelas. Hadis maudhu'. Hadis maudhu'. Kenapa kita tadi maudhu'? Baca maksud dia. Barang siapa menghafal hadis di kalangan umatku, satu hadis ya, maka baginya pahala 71 orang Nabi yang sangat berlaku. Hadis mengaku tak boleh pakai. Bagi bukan kita tak boleh ambil hadis ni masih mudah-mudahnya, melainkan kita kena tengok dia punya matan dan sanad. Dan dia kata kat sini demikianlah banyaknya hadis-hadis yang mengenai hal tersebut, memandangnya hal pentingnya meriwayatkan hadis, memandangkan sangat suka dan kurangnya himmah menghafal hadis, sedangkan kitabnya banyak disertai dengan sanad-sanad sekali, maka aku berpandangan untuk maksud tersebut bahawa aku memilih sebuah kitab di antara kitab-kitab hadis yang sahih yang aku ringkaskan daripadanya beberapa hadis menurut sebanyak mana yang diperlukan dengan ditingkatkan segala sanadnya. Jadi perawi hadis yang dimestikan supaya mudah dihafal dan banyak faedah, insya-Allah. Dia kata nak hafal payah hadis ni, kitab-kitab banyak, maka dia pilih sebuah kitab yang memang dalam tu ada hadis sahih saja, dan dia kata aku ringkaskan kitab tu kepada beberapa hadis yang aku pilih, dan aku tak sebut semua sanad, aku ambil ujung sanad saja, iaitu nama perawi akhir. Itu siapa? Sahabat. Baik. Dia kata dalam pilihanku di antara kitab-kitab hadis ini itu ialah kitab Imam Al-Bukhari, Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim Al-Mughirah bin Bardibah. Nama Imam Bukhari. Dia lahir bila? 194, meninggal 256, 16 tahun hidup. 194, sebab dia sezaman dengan Imam Ahmad ibn Hanbal. Dan juga dia sempat
jumpa dengan Imam Ahmad Ibn Hanbal. Dia tak zaman, dia lewat sikit, tapi dia sempat berjumpa dengan Imam Ahmad dan ambil ilmu daripada Imam Ahmad Ibn Hanbal, pengasas mazhab Hanbali. Imam Ahmad juga sempat dengan Imam Syafi'i, dan dia dikatakan banyak juga membincangkan hadis-hadis dengan Imam Syafi'i dan memberikan komentar kepada hadis yang ada pada Imam Syafi'i. Baik, maka dia kata sikit maka di sini dia kata, kerana hadis Bukhari itu lebih sahih, dan kerana beliau Allah Ta'ala adalah orang yang soleh yang diperkenankan doanya. Meskipun Imam Bukhari ini hebat, sampai orang kata dia ni paling hebat dan paling sahih kitab Bukhari. Pertama, kerana dia disebut dalam banyak kitab hadis orang yang paling teliti untuk memilih perawi. Dan sebenarnya Imam Bukhari tak letak pun syarat hadis sahih yang 5, tapi orang kaji dan orang buat satu syarat kemudian ni, oleh ulama kemudian ada 5 syarat nak jadikan hadis itu sahih. Ta'rif hadis sahih adalah ma ittasala sanadu bin naqlin 'adlin dhabitin ila muntahahu min ghairi syuzuzin wa la'idatin. Satu hadis yang bersambung sanadnya, satu hadis yang bersambung sanadnya, yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang adil, dan dhabit, daripada orang sama dengannya sampai akhir sanad itu, tanpa ada illah, kecacatan, dan tidak ada kias. Jadi nak surai panjang, saya skipkan. Imam Bukhari pilih perawi itu mesti orang yang adil dan dhabit. Dan bila orang kaji semua perawi-perawi yang disebut dalam kitab Sahih Bukhari dan kitab-kitab lain, memang perawi itu adalah perawi yang semuanya orang yang sifat, yang memang ada kelayakan dan boleh ambil hadis daripada mereka. Cuma Imam Muslim dia juga buat benda yang sama. Cuma kadang-kadang perawi Muslim itu kurang sikit daripada perawi Bukhari, tapi tetap juga level dia nak sama. Dan Imam Bukhari ketika dia tulis tu, dia tak sebut pun orang ni, dia tak sebut macam mana yang kita orang ni sebut. Ulama kemudian dah susun balik dan kata inilah syarat hadis sahih. Dan dia hebat kerana sebelum dia menulis hadis, dia akan sembahyang sunat 2 rakaat. Dan dia juga bila jumpa seorang perawi, dia ambil hadis dari perawi itu, daripada perawi tersebut. Kemudian ketika dia nak balik ke apa-apa, dia akan tengok kehidupan perawi itu macam mana. Dia buat soal sendiri. Pernah berlaku satu ketika dia pergi ambil hadis yang perjalanan dia jauh sampai tak boleh musafir. Dia ni kata daripada Khurasan dia pergi kepada Syria, dia pergi ke Mekah, dia Syam, Mekah, dan dia banyak pergi Madinah. Mekah duduk lama juga, dia merantau cari hadis. Dia pergi ke Kufah, ke Baghdad, dia berdebat dengan orang di sana, dan dia hebat. Dan dia pergi kadang-kadang ambil satu hadis saja. Dia dapat hadis tu, tiba-tiba hari itu ketika dia nak balik, dia nampak perawi itu masuk tandas dengan kaki kanan. Dia pandangkan hadis perawi tersebut. Pasal apa? Pasal bagi dia kawan tu menyalah sunnah. Walaupun kita pandang kecil, dia pandang besar. Kalaulah kita hari ini yang ambil hadis ni, hak banyak sanad ni, hari ini sanad macam-macam ada kat kita ni pun nama kita dalam tu, confirm jadi maudhu'. Saya tak jangka kita ni. Kalau kita nama kita ada dalam sungai perawi itu, kita tak pakai hadis tu, sebab nama kita ada wasa'ah itu. Nama Bukhari buang nama orang-orang yang dia sedikit bagi dia ada masalah, tentu saja. Itu hebatnya Imam Bukhari. Sebab tu hadis dia sampai hari ini digunakan, dijadikan rujukan oleh seluruh umat Islam. Kalau ada orang Syiah tak perhati kata saja, mereka hanya buat tuduhan. Kita tak nafikan dia manusia, kita maksud. Memang dalam beberapa hadis Bukhari ada pertikaian tentang logiknya. Itu ada. Tetapi dari segi sanad sahih.
Misalnya hadis yang kata Musa tumbuk malaikat maut ada, tapi takkanlah kita nak tolak. Mudah kita kena faham dalam konteks yang berbeza. Mungkin maksudnya majas, mungkin betul, tapi tak boleh nak kata. Tapi sanad dia semua orang siapa dihukum berdasarkan sanad, bukan matan. Tapi tak banyaklah hadis yang menjatuh. Baik, kita masuk. Dan sekali saya nak sebut mukadimah tadi, dia kata, maka dia kata sebagai adabnya, dia kata, maka ingatlah, aku memperolehi segala berkat di samping berkat hadis untuk membersih segala karat daging dalam hati, dan terangkat pula tekanan hawa nafsu yang sangat banyak berkumpul padanya, serta dengan menyampaikan segala hadis yang mulia akan terpeliharalah dari tenggelam dalam lautan bid'ah dan dosa. Jadi dia sebut antara tujuan kita ambil hadis ni, kita kumpulkan hadis, baca dan faham untuk menyucikan jiwa kita. Ada banyak hadis yang tak ingat nak sebut di sini, tapi hadis Nabi suruh kita baca hadis. Pada hadis ni dia boleh jadi penyuci kepada jiwa. Kata-kata ulama Ibn Hajar Al-Qasqalani, bukan pengajar Al-Asqalani, betul Al-Qasqalani, Amai Imam ni sebut tentang kelebihan bila baca hadis. Hadis itu dibaca, dia akan dapat bagi ketenangan kepada jiwa dan menyucikan jiwa kita. Betul ulama hadis, mereka ni bila baca hadis, kadang-kadang mereka tak sedar bahawa mereka berada dalam satu keasyikan. Dikatakan salah seorang ulama, saya tak ingat nama ulama tu, dia disebut Imam Ghazali. Ketika dia wafat, orang jumpa di tangan dia sedang membaca Sahih Al-Bukhari. Ketika dia nak meninggal dunia, Imam Bukhari ni, dia ambil Sahih Bukhari dan dia baca, dan dikatakan dia meninggal sedangkan di tangannya ada Sahih Al-Bukhari. Menunjukkan kepada kita imam-imam mujtahid, imam-imam yang alim dalam bidang fiqh dan sebagainya, dia pun tak pegang hadis. Bang kita bincang tadi tentang kesilapan hadis itu dalam ayat tu, itu cerita lain. Itu sebelum masa zaman dia awal lagi. Di zaman mutaakhirnya dia membaca hadis Bukhari. Itu dan dia wafat ketika dia pegang Sahih Al-Bukhari. Dan dia pun kadang-kadang nak kalau boleh mati dalam keadaan membaca hadis. Jadi penting hadis ni. Cuma orang kita kata ada hadis, dia kata tidak lain. Dia macam tu. Bahkan pula setengah orang pasal hadis ni benda yang berat. Berat pun sebab Nabi nak terima satu. Dia hadis, kita kena faham, Nabi nak sebut hadis tu kan yang main. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan sahabat Nabi bila terima hadis, dia pegang betul-betul. Sebahagian mereka menulis, sebahagian mereka tak tulis pun hafal dan sebarkan kepada sahabat yang lain. Sebahagian mereka walaupun tak sampaikan, dia pun sebab sifat, dia pun tak mahu disebut, dia pun akan pastikan sahabat lain tu bila sebut hadis, hadis itu sahih. Kalau tak sahih, dia pun akan tegur sahabat. Sayyidina Umar pernah halang Abu Hurairah daripada menyebut hadis, mana bimbang tersebarnya hadis yang kadang-kadang tidak sahih. Dia bimbang. Dan dia juga tak suka, takut orang lebih leka dengan hadis daripada Al-Quran. Tapi lepas tu zaman Osman dan seterusnya, maka keperluan kepada hadis itu, maka tidak ada lagi larangan untuk Abu Hurairah mengajarkan hadis. Dan cerita ada banyak. Jadi kita nak sebut pentingnya belajar hadis. Maka saya pilih pada malam ni bincang tentang Mukhtasar Nabi Dawrah, kerana dia membincangkan tentang hadis Nabi. Sebenarnya saya nak semula dengan bab pertama, tapi tak sempat nak tanya. Tapi kalau nak sebut dengan panjang, sebab dia ni panjang, insyaAllah kita akan sambung pada bulan depan. Cerita tentang bab Bada al-Wahyu, kisah penurunan wahyu. Yang ni saya dah baca dulu. Mana ada saya kan? Berduanya wahyu ni dia dalam ni panjang, ada beberapa hadis, tapi dia bukan satu hadis.
Dalam kitab ni dia ambil hadis Aisyah. Dalam kitab yang Mutabari ni ada beberapa hadis lain yang sebut tentang turunnya wahyu. Dan ada beberapa para ulama tentang waktu bila wahyu pertama turun dan di mana dia turun. Jadi ada beberapa panjang tu, kalau nak sebut ni memang tak sempat lah. Hari ni kita gunakan untuk Muqaddimah Mukhtasar Ibnu Abi Jamrah. Dan sebenarnya bila kita kenal kitab tu, baru kita boleh ngaji, baru kita rasa kita puas hati nak ngaji kitab tu. Kalau kitab tak kenal lagi, kita ngaji ya, orang kata ngaji kitab apa? Tak tahu pun kan tengok. Kita tak, dia pun jadi tak ada satu perasaan nak kongsi ataupun nak orang kata feeling yang kitab ada ngaji tu. Pokoknya bila kita habis ngaji ni, kita tahu kita ngaji kitab ni, dan kita boleh cerita sikit lah tentang kitab tersebut. Dan paling penting, kita boleh sebut nama-nama tokoh-tokoh yang ada dalam kitab tersebut. Macam hari ini kita nak ngaji Mukhtasar Ibnu Abi Jamrah. Kita ngaji tentang ringkasan kepada Sahih Al-Bukhari. Kita tahu Al-Bukhari siapa dia, apa ujiannya, dan apa yang kena kepada dia ni pusat. Dulu bahkan zaman ketika lepas dia meninggal, orang tak ambil hadis. Orang takut nak disebut nama kepada Imam Bukhari. Imam Muslim sendiri, saya dah sebut dulu, dia tak sebut dalam Sahih Muslim satu hadis pun yang disandarkan kepada nama tu guru dia. Tidak disebut dalam Sahih Muslim hadatsani Muhammad ibn Ismail, tak ada. Ataupun sami'tu wala, ataupun apa? Qara'tu. Tak ada nama Imam Bukhari. Tak kepelek. Sedangkan dia mengaji dengan Imam Bukhari lama, tiba-tiba dia tak sebut nama Imam Bukhari dalam kitab dia. Jadi kita kena faham situasi zaman tu, ketika tu kalau Muslim ni disebut Imam Bukhari, barangkali orang kali dia orang tolak, barangkali itu istilah dia. Kerana fitnah sangat dahsyat. Imam Bukhari pilih fitnah dan dia mati dalam keadaan dia fitnah. Tapi Allah memuliakan dia. Selepas itu beberapa tahun kemudian dia disanjung orang sebagai tokoh hadis yang terkenal. Nanti kita kena ambil perbuatan tu lah. Jadi kita tujuan kita mengaji ni bagi kita faham dan beramal, supaya kita tak hanya orang kata apa, baca hadis tak faham hadis, ataupun baca hadis salah, hadis yang bukan hadis kita sebarkan. Di antara jariah dosa, ada panggil apa? Dosa. Di antara dosa yang berterusan yang kita jangan lupa adalah dosa menggunakan WhatsApp. Tuan-tuan dapat satu mesej, tuan-tuan sebarkan mesej itu. Dalam mesej itu ada hadis maudhu. Tuan-tuan tanpa usaha besar sampai kepada orang lain. Orang ramai dapat hadis maudhu tu, tuan-tuan yang jawab. Nabi sebut, man kadzaba alayya muta'ammidan falyantabawa ma'adahu minan nar. Hadis ini hadis sahih mutawatir. 70 orang sahabat meriwayatkan hadis ini. Jadi hadis ini mutawatir. Jadi sebut kata Nabi, siapa-siapa yang menipu ke atasku dengan sengaja, maka siaplah tempatnya dalam neraka. Dr. Shain An-Naud, ulama hadis di Jordan, dia menguraikan kitab apa nama maksud hadis. Dia kata termasuk dalam maksud menipu ke atas Nabi adalah orang yang menyampaikan sesuatu hadis tanpa menyelidik sumber hadis tersebut. Kita kata Nabi kata, tapi Nabi tak kata. Kita menipu ke atas Nabi. Jadi hati-hati dengan WhatsApp. Bukan yang tu je, banyak lagi. Saya nak tegur juga orang yang suka share gambar orang perempuan. Tulis abang pergi solat Jumaat awal ni, bukan. Berapa ramai yang share tu. Tidak betul. Kita dapat terkejut. Kadang-kadang hak hantar tu tak masuk pun. Kita kata apa. Nakai-nakai semua. Gambar segak dalam perempuan tu, dia segak 2 kali tengok. Kita menjadi fitnah kepada orang lain, asbab kepada dosa orang lain macam-macam. Kadang-kadang sebutlah tu banyak anak
Mesej-mesej tak pasti lagi, kahwin lah seorang, kalau sikit kahwin lagi. Hadis tu saya baca, saya tengok hadis tu, dia bukan hadis, tak sesuai. Kalau ada orang kata saya nak tanya kita tak, cara yang jumpa dia tak sesuai. Tapi banyak benda-benda yang kita share tak apa. Ya, dan paling bahaya share kita tadi lah, kamar-kamar. Sebab dia semua orang akan tengok dan dia forward hadis. Orang yang mula-mula dan sambung, man sanna sunatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man 'amila biha. Siapa yang buat tu sunnah yang buruk, dia akan dapat dosa dan dosa orang yang buat. Orang tu dapat share lagi, dia pun dapat dosa kawan tu, berpanjangan dosa. Habis kita rosak amalan kita. Dia tuan ni belakang je lah. Pernah orang tak nak share tu, dapat pasal kita kadang-kadang handphone dia bagi anak main, dapat kat isteri tengok. Dia tanya siapa yang tak ni, dia beritahu kita, tengok orang lelaki yang tak ni. Dia tanya orang lelaki kita dah berjalan, dia tak nampak tak? Bahaya. Kita kalau grup tu kadang-kadang kita tengok jadi fitnah balik. Lepas tu kita ni ubah cara dia, hantar benda-benda yang bermanfaat. Dan satu lagi teguran saya, orang yang dia suka share semua benda yang dia buat. Saya dia buat semua benda, dia nak share dengan orang. Ini juga bahaya, takut jadi. Kita nak pergi mana pun kita share benda-benda kebajikan. Pergi gambar, saya tak kata kat siapa pun, di tepi tempat yang tentu kita ambil gambar. Misalnya depan Kaabah, kita ambil gambar, pergi buat umrah, kita share pada orang. Kalau kita berjaga niat, alhamdulillah. Tapi nak jaga niat tu, dan tak gambar, orang akan like, orang akan kata kat kita. Satu benda yang kita akan jaga adalah perasaan kita. Takut-takut jadi main ujub, main jadi macam. Itu hati-hati. Kalau boleh jaga niat, silakan. Tapi kalau jaga niat, hati-hati berkata. Takut masuk dalam kecelakaan tadi. Ayat kata-kata Ibn Mas'ud tadi. Jadi kita kena ambil buat ni. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang mempertahankan hadis Nabi, sunnah Nabi dengan memperhatikan sebaik mungkin hadis sebelum kita kongsi kepada orang lain. InsyaAllah kita akan sambung nanti dengan bab kita Badail Wahyi, iaitu dalam kitab Fathul Bari. Kemudian juga kita akan tengok syarah-syarah